selatan. Digos dia akan pergi ke kawasan Crucible. HBNB akan pergi ke El Pozo. Fam mungkin akan turun kawasan tersebut. Mereka Dan akan Circle. berjumpa dengan Demigod Incognito di bahagian utara itu. So agak berbahaya sebenarnya untuk Geek Fam. Ya, Pada waktu ini kita harapkan agar semuanya berjalan dengan baik dan mereka sebaliknya yang dapat meratakan Demigods Incognito dari Philippines. Ya, betul. Tapi inilah dia. Perlawanan Miramar tadi kita baru saja melihatkan satu, tapi EVOS dengan BTR dan juga pasukan-pasukan macam satu pasukan negara ini mereka ada punya mindset yang sama. Kita nak turun dekat-dekat. Indonesia dan Malaysia dekat situ. Kita nampak Dinggos tadi berdekatan dengan RSG. Dan kemudian BTR dengan EVOS sekali lagi sebenarnya mereka berada bersebelahan. Ini ada pasukan Infinity IQ daripada Vietnam juga memaparkan player yang sudah lama bermain iaitu Loki. Prefer untuk masuk sedikit lewat supaya mereka tidak di-scam oleh zone. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh mereka pada waktu ini sangat-sangat berbeza. Mungkin itu adalah satu adaptasi ataupun penambahbaikan yang mereka cuba untuk tunjukkan di peringkat C Championship. Tetapi pada waktu ini satu pemain confirm akan mati, akan terbunuh di tangan Korpai, pemain bertaraf dunia dari FaZe Clan. Ya, tapi bercakap pasal FaZe Clan dan juga Dinggos MPX, dua player yang tidak bermain pada waktu ini, satu kerana terpaksa, satu lagi untuk Dinggos sebenarnya adalah Reef. Saya kurang pasti kenapa dia tidak dimainkan. Lagi-lagi di Miramar ini, di mana dia mempunyai prestasi yang terbaik untuk pasukan Dinggos. Satu perkara yang agak mengejutkan. Tetapi untuk FaZe, kita tahu Tony Kim memang tak boleh main kerana tidak cukup umur. Jadi untuk mereka, walaupun dengan perkara itu, tapi mereka masih lagi menunjukkan prestasi yang baik. Yep, RSG betul-betul directly pergi tengah dan itu membuatkan Dinggos langsung dah tahu nak pergi ke mana. Pemburu tadi nasib baik kenderaan tu boleh keluar. Andai kata kalau tadi dia tersekat dan dia tetap mencuba, mungkin RSG akan mengambil keputusan kill dengan mudah. Dia dalam kenderaan, dia tak boleh keluar, dia tak boleh nak tembak langsung. Tak boleh buat apa-apa, tak boleh nak defend diri sendiri. Mungkin akan terus mati. Tapi Dinggos, kita boleh lihatkan sekarang ini kedudukan mereka pun berada jauh di antara satu sama lain dan saya dapat rasakan bahawa walaupun tadi mereka dapatkan circle, rupa-rupanya belum tentu lagi ianya akan menjadi tempat mereka dengan selamat. Mereka dah hilang satu. Itu adalah benda yang bukan baik dan kurang enak untuk Dinggos. Tapi untuk RSG, untuk pasukan ini, pasukan daripada Malaysia ini, sejak daripada Grand Final, saya terfikir-fikir, betulkah Batman ni betul dia boleh memilih? Tapi kalau ia dibuktikan sekali lagi bahawa tempat yang mereka pilih itu menjadi tengah-tengah circle, bagaimana kita lihat kepada ketika ini mereka berada di hujung sedikit, bukan hujung lah, tapi tidak di epicenter ataupun di pusat circle itu. Tapi kalau betul circle itu pergi, saya rasa Batman mungkin seorang pembeli circle yang terbaik. Mungkin dia harus ditukar nama menjadi Doraemon. Tapi kalau kita ikut daripada sejarah, dia memang adalah coach untuk Damansara Esports di season yang kedua. Ya. Pada waktu itu barisan pemain untuk pasukan Damansara adalah pemain daripada R2K. Ya, betul. So, mungkin Ya. dialah sebenarnya akibat apa ataupun sumber asal untuk pembeli circle tersebut. Saya tak boleh nak brain. Doraemon. Doraemon. Malang sekali bos, anda telah pun disingkir. Anda dah disingkirkan dalam list J, di mana betul apa yang dikatakan oleh J. Tapi kalau boleh kita kurang puji dia awal-awal ni. Lepas dah menang nanti kita puji dia lagi. Sebab kan selalu je pujian J ni akan memberikan satu efek yang berbeza. Jadi harapkan Batman akan menunjukkan apa yang dikatakan oleh J tadi. Dapatkan circle, dapat tempat yang terbaik. Dan pernah dikatakan oleh rakan-rakannya sendiri adalah Batman hanya perlu untuk cari circle. So, setiap bullet dan segala-galanya akan diberikan kepada player-player yang lain. Dia hanya perlu pandang belakang, cari circle. Dia pada belakang, yang lain-lain, yang ketiga-tiga tu tembak enemy, tetapi Logan akan dapatkan satu terlebih dahulu. Ya, dan Jaden pada waktu ini mungkin akan dijatuhkan secara langsung menyebabkan sekarang ini salah satu daripada faktor mereka mendapatkan chicken dinner tadi telah pun dikeluarkan untuk pasukan Aura. Dan mungkin akan mencacatkan perjalanan mereka untuk mendapatkan chicken yang kedua. Kalau itu yang mereka inginkan. Jaxi, No Mercy dan Rose Z sekarang ini tinggal bertiga saja. Mereka menggunakan satu bus untuk membuat satu rotation yang sedikit panjang berbanding dengan apa yang mungkin boleh dilakukan secara mudah. Mereka akan mengambil jalan yang sedikit jauh. Ya, betul. Inilah dia pasukan Aura Esports yang mendapatkan chicken dinner di pusingan pertama sebentar tadi. Inilah pusingan yang kedua. Mungkin ada yang baru masuk dalam live stream. Inilah dia pasukan dari Indonesia yang berjaya untuk mendapatkan kemenangan di Sunhawk dengan 8 total kills untuk pasukan mereka. Tetapi dari segi jumlah mata sebenarnya tidaklah begitu jauh dengan pasukan-pasukan yang berada di bahagian-bahagian pertengahan. So masih lagi persaingan terbuka. Yalah, ada 18 match. Baru satu je habis guys. Ya. Masih lagi terlalu awal untuk kita perkatakan apa-apa. Tapi inilah dia pasukan dari Malaysia, RSG
Kalau kita tengok kan, kita punya kamera ni banyak ditunjukkan kepada pasukan Malaysia. Sebab saya tadi nak tengok juga kan, perspektif tim Thailand, Ya. tim Wildcard. Tapi sebenarnya kita banyak kali ditunjukkan dengan perspektif tim Malaysia. Ya, dan observer bukannya daripada Malaysia tu yang penting yang perlu anda tahu. Observer daripada kat sana BSPN, kan. ya, BSPN daripada bukannya BSPN. daripada Malaysia. Tapi mereka banyak menunjukkan terhadap pasukan Malaysia dan itu benda yang sangat-sangat menarik. Tapi setelah saya ingat kembali, Dingoes juga banyak kali menghancurkan kesemua tim daripada Malaysia. Lagi-lagi di map Miramar. Mana mereka selalu akan keluar dengan 4 orang pemain dan tim-tim daripada Malaysia yang lain, Geekfam dan juga RC akan terkena di tangan Dingoes. Tapi kali ini nampak sedikit berbeza. Memang bukan sebab mungkin waktu stream tak penuh tim daripada PNPLC Championship. Hanya ada beberapa tim dan juga ada penambah Begetan dan sebagainya. Kali ini kesemuanya penuh. So, drop spot berbeza, gameplay berbeza, circle pun berbeza. Ya betul, circle berbeza pada waktu ni. Tapi pada waktu sama kita memang mengakui sebenarnya. Kalau kita tengok pada game kita di Sanhok tadi, memang banyak tim Malaysia yang dapatkan kill-kill awal ni. Ya. Pasukan Dingoes dan juga pasukan Geekfam terutamanya. Dan juga pasukan RSG yang berlawan juga dengan pasukan Malaysia tadi. Sebab itu kita banyak highlight pada ketika ini adalah kerana pasukan kita mengamalkan cara permainan yang agak agresif sebenarnya untuk kita lihatkan. Agak agresif dan mereka sebenarnya menumpukan ke pertengahan circle. Bukan benda yang salah, tapi kita tahu RSG dan juga Dingoes mempunyai pemikiran yang lebih kurang sama, iaitu cari pertengahan circle terlebih dahulu. Itu je benda yang utama untuk dicari oleh pasukan mereka. Tapi lah dia EE ataupun Eagle Esport ataupun 2E antara salah satu pasukan yang menunjukkan comeback Israel ketika Vietnam punya qualification. Mereka daripada muka rank kedua tak silap saya untuk hari kedua terus naik ke tempat yang kedua, dapatkan slot pergi ke C Championship kali ni. Tapi RSG mereka dah dapatkan circle, mereka juga ada gudang tempat yang terbaik, ada tembok untuk berlindung. Saya rasakan ini antara salah satu tempat yang terbaik jikalau circle betul-betul tarik terhadap pasukan RSG. Ya, RSG kedudukan yang masih lagi selamat untuk mereka, tetapi keselamatan itu tidak terjamin dengan lama sebenarnya. Sebab kita tengok dia dekat ujung circle. Kalau circle di scam dia akan terpaksa berjalan sangat-sangat jauh. Tapi kita tahu bahawa pasukan RSG ni mempunyai player-player yang mempunyai strategi kemasukan yang agak baik dan juga firepower yang memang bertaraf dunia lah kalau diikutkan. Tapi ini adalah kali pertama pasukan RSG daripada Malaysia ini untuk sampai ke peringkat SEA. Jadi mereka adalah boleh dikatakan outlier jugalah kalau kita bandingkan dengan Geekfam. So mungkinkah akan berlaku kesilapan yang mereka tidak lakukan dalam PNPL MySG ini berlaku di sini? Kita harapkan tidak. Small boy. Ya. Jadi 14 dapat lihatkan di mana dia AK dengan mini satu kombinasi senjata yang bagi saya agak berbeza dan kurang enak untuk digunakan pakai, tapi dia lakukan perkara tersebut. AK adalah salah satu senjata yang begitu sakit sekali, lagi-lagi jarak dekat. Dengan bullet 7.62, saya rasa dia boleh untuk menjatuhkan satu ke dua orang pemain dengan begitu mudah sekali. Oleh bagaimanapun dengan kombinasi set senjata ini, saya rasa dia boleh bertarung dengan jarak jauh dengan begitu baik sekali. Tapi Circle akan tarik ke kawasan timur dan ketika ini kalau dapat lihatkan RSG mereka dalam Circle ke? Tak. Mereka belum lagi dalam Circle kali ini. Ya, kali ini mereka terpaksa untuk bergegas masuk, tapi perjalanan mereka nak masuk tu nampak macam kosong, tetapi BTR akan melalui depan muka RSG selepas ini. Yang menariknya adalah EVOS telah masuk. Oh, itu dia Geekfam bertemu dengan Geekfam sebenarnya kalau kita lihat pada ketika ini, dan juga bukan dibantu tapi diganggu oleh EVOS Reborn. Ya, Livescape salah satu pemain yang telah pun direndahkan nyawa pada waktu ini dengan tap yang begitu baik sekali, tapi red face yang akan terjatuh terlebih dahulu di tangan Damrul. Ada juga EVOS Reborn cuba untuk menjadi pihak yang ketiga, tetapi mereka yang akan dihukum pada waktu ini oleh pasukan Geekfam, mana QB akan mendapatkan kejatuhan yang kedua mungkin ataupun memberikan damage yang sangat-sangat kritikal pada pemain EVOS Reborn tersebut, dan pada waktu ini mereka telah pun mengambil keputusan untuk bermain sedikit agresif. Besuh segala apa kejatuhan ataupun damage yang telah pun mereka berjaya untuk berikan kepada pasukan EVOS Reborn sebentar tadi, dan itu ada QB telah pun sampai ke hadapan Damrul, terpaksa untuk restart kembali. QB sedikit overpick yang dilakukan oleh beliau telah pun menyebabkan beliau terjatuh pada waktu ini, dan Saint juga pada waktu yang sama telah pun mati, telah pun terkorban tatkala dia berjumpa dengan satu lagi pasukan yang berbeza. Agak sayang untuk pasukan Geekfam kerana tadi mereka menunjukkan satu gameplay yang agak menakutkan juga, tapi pada waktu ini mereka yang akan ditekan kembali oleh pasukan musuh. Tapi HBNB juga akan berjumpa dengan Valdez Esport di satu kawasan yang berbeza. Malang sekali untuk pasukan Geekfam tadi. Sebenarnya mereka ditepati oleh pasukan Infinity. Bukan tepati lah tu, dah fourth ataupun fifth party tadi. Memang sekarang ini kenduri sudah bermula di dalam circle ini. Ya, HBNB di bahagian belakang. Juga tadi ada satu squad di bahagian kanan. Itu bermakna pertempuran mereka ini adalah tempat yang paling bahaya sekali. Tapi mereka tetap teruskan. Valdez sekarang ini dua pemain telah dijatuhkan dan bom tangan datang bertubi-tubi. Itu bermakna begitu orang mungkin boleh melakukan sesuatu. Tetapi seperti yang saya katakan, mereka pastinya akan dapat dilihat
diingatkan oleh pasukan yang berlainan. Mereka bukan setakat bertempur dengan Valder sahaja, malahan mereka bertempur dengan sekeliling arah yang ada. Bigatron dan juga Valder, satu tempat pertempuran yang mungkin gagal cari oleh pasukan mereka. Pasukan Bigatron, RSG satu demi satu pemain telah pun diletupkan dan mungkin mereka hanya berbagi 2 orang pemain saja. Pada waktu ini juga Dingo's Impact berlawan dengan Livescape. So banyak sangat pertandingan yang berlaku, inilah dia yang kita harapkan. Circle yang keempat untuk map Miramar adalah circle di mana ianya akan menunjukkan gameplay sebenar, pertarungan sebenar untuk mana-mana tournament besar sekalipun. Bukanlah Sunhawk. Sunhawk ianya lebih kepada nasib sedikit tapi still lagi skill diperlukan. Tapi untuk Miramar, memang apa yang sekarang ini diperlukan adalah strategi dan juga kekuatan dari segi firepower. Yep. Tapi walaupun tu dia 2E. Satu orang pemain kita tukar. Bertarung tetapi Laksi akan bersembunyi di bahagian dalam pondok tersebut tetapi mungkin akan dilanggar oleh Lamborghini dan juga Loki. Mereka dapat dan dia telah memberikan lebih banyak sekali tapi dia Loki dan juga Lamborghini akan berhenti lebih dahulu. Kita Laksi telah mengetahui dan pastinya mereka akan berkendara. Tapi Batman nampak. Ya. Dan akan berkesempatan kesempitan yang berlaku di antara dua-dua pasukan itu. Dingo's akan mendapatkan dinosaur daripada pasukan Livescape pada waktu yang sama. Ferrari akan keluar mungkin secara langsung daripada play zone sekarang. Sekarang ini hanya 2 meter. Akan bersedia tapi ada bom takkan akan sampai di bahagian hadapan muka mereka tapi masih lagi tak berjaya untuk dapatkan sesiapa. 2-3 bom akan lebar di bahagian hadapan. Kawan pada rakan-rakan yang masih kiri kanan cari di mana kepala-kepala pihak mereka. Laksi dari Loki lama sikit rupanya kita punya kill speed tapi kawan kalau kita kembali ke sekarang ini Vitores akan dapat satu. Loki lambat sedikit rupanya kita punya kill speed tetapi apa kalau kita dapat ke sekarang ini Situasi yang agak baik. Dan di manakah pasukan Face masih ada lagi 3 orang untuk mereka guna pakai tapi itu dia Rebis juga akan dijatuhkan secara langsung. Face masih ada lagi 3 orang untuk mereka guna pakai tapi itu dia Rebis juga akan dijatuhkan secara langsung pasukan HVNB dalam nyawa-nyawa Ika pada waktu ini. Pada waktu yang sama kita melihatkan Dingo's berjaya untuk menaikkan kembali kepada 3 orang. Dingo's tiba-tiba saja tadi mereka awal yang terjatuh nampak macam mereka akan dikeluarkan awal tetapi Dingo's berjaya sekali lagi top 3 untuk mereka dan juga pasukan Kickfan. 2 daripada pasukan Malaysia ini memang betul-betul agresi di dalam 2 game ini. Ya, 11 pasukan yang terakhir saya tinggal 27 orang pemain pada waktu ini. Bullshot akan dijatuhkan oleh Pin. Walaupun berseorangan, Pin masih lagi mampu untuk memberikan impact yang besar. Memang satu pemain yang sangat berpotensi tinggi kalau kita lihatkan daripada statistik dia untuk pusingan pertama sebentar tadi. Tapi lalu ada Apple akan dijatuhkan dan dia akan serta-merta oleh Damru. Pemburu juga akan terjatuh disebabkan oleh letupan kenderaan yang dilakukan oleh Geekfam. Membuatkan Epi sekarang ini terpaksa untuk bermain healing saja di bahagian luar circle. Sangat-sangat tidak optimal untuk beliau. Apatah lagi kita tahu ini adalah map Miramar. Maka dia perlu tekan first aid. Satu demi satu first aid. Perlu dikena pakai oleh Epi. Tapi lalu ada tembakan yang cantik. Damru berjaya dijatuhkan tapi Epi masih lagi terbakar di bahagian luar. QB cuba untuk dicari. Epi nyawa rendah. Epi akan mati di tengah play zone. So, tempat yang ke-11 saya untuk Dingo's MPX dengan 5 mata.
Ya, 5 mata secara total itu saja yang mereka dapatkan kerana nombor 11 hanya menawarkan satu markah untuk pasukan mereka jadi Geek Fam yang kali ini mendapatkan markah lebih tinggi secara total untuk keseluruhan dan mereka ada potensi juga dekat sini. 3 player masih lagi hidup kerana hanya ada 2 saja pasukan yang ada full squad iaitu pasukan Orange Play dan juga pasukan Join Me daripada Cambodia juga. Jadi intikah dia? Malang sekali untuk pasukan Geek Fam. 2 telah pun jatuh hanya tinggal Damrut saja. Mampukah dia selamatkan lagi 2 orang? Dia perlukan masa dan dia perlukan keselamatan, tapi pasukan Orange yang berada di belakang ini masih ada lagi 4 orang seperti yang kita tahu dan mungkin menjadi durian daging kepada Damrut untuk selamatkan. Tak boleh selamatkan. Malang terus terkeluar untuk Damrut. Yap, RSG salah satunya pasukan daripada Malaysia yang masih lagi terselamat dalam permainan kita dan mereka dah ada 2 kill. Dalam poket mereka Orange Play juga sekarang ini telah pun bergerak masuk ke dalam circle kita yang seterusnya. Face masih lagi jauh Nun di sana untuk masuk dalam circle. Join Me Yellow menunjukkan bahawa mereka begitu konsisten di map Miramar. Dan kita lihatkan Small Boy telah dilihatkan terlebih dahulu si Easy XL dengan penggunaan Scar L. Satu lontaran bom api daripada si Play, daripada seorang pemain daripada pasukan Orange. Bila dapatkan satu orang pemain. Tapi Face akan dikeluarkan terlebih dahulu di tempat yang ketujuh. Batman agak jatuh. Tinggal Small Boy bersorangan sahaja. Satu perkara yang agak sukar sekali mungkin untuk RSG keluar. Yang 1 lawan 4 situasi perlu untuk dihadapi oleh Small Boy kerana Join Me Yellow masih lagi belum fully masuk ke dalam circle. So salah satu tempat yang boleh mereka masuk adalah terhadap tempat yang dipegang oleh pasukan RSG pada waktu ini di mana Small Boy macam tak ada first aid yang boleh diguna pakai sebab daripada tadi dia memang tak heal. Okay, finally dia telah pun melakukan healing. 1 lawan 4 masih lagi berpotensi sebab kita tahu kekuatan untuk Small Boy. Dia berjaya untuk melakukan satu. Tapi palingan Molotov telah pun dilontarkan ke arah beliau. Nyawa mungkin sedikit dikurangkan dan dibantu pula oleh Luxin kali ini. Rata terus Join Me Yellow di tempat yang kelima. Top 4 untuk, tidak, RSG Smite telah pun terkeluar terlebih dahulu di tempat yang ke-6. So top 4 sekarang ini adalah untuk Bigatron Red Alien, Orange Play, Eagle Esports dan juga EVOS Reborn. 2 dari Indonesia, 1 dari Vietnam dan 1 dari Cambodia. Ya, tapi pasukan daripada Cambodia ni mempunyai gerombolan tentera yang paling banyak pada ketika ini dengan 3 sekarang. Jadi mereka mempunyai peluang yang sangat-sangat tinggi. Tapi EVOS Reborn begitu konsisten sekarang ini. 2 game mereka telah berjaya sampai ke top 5. Dan mereka tidak tahu berapa banyak kill pada ketika ini. Tetapi dalam kedudukan yang agak baik kerana mereka berada di high ground. Tapi kita kena saksikan kepada circle. Kalau Orange berjaya mendapatkan circle ini, kemungkinan besar mereka akan menang. Dan mereka yang paling hampir sebenarnya. Biar sangat-sangat 4 bom pasukan. 2 daripada Indonesia, 1 Cambodia, 1 lagi daripada Vietnam. Dan kalau kita lihatkan Astro, Sky dan juga Puff ketiga-tiganya sedang bersembunyi di bahagian lereng-lereng bukit ini. Mereka dah ada circle, dekat sebenarnya dengan circle. Tapi untuk Eagle Esports mereka betul-betul di dalam circle kita yang seterusnya. Tapi mereka kena jaga sekeliling mereka. Satu je harus diberikan daripada si Laksi pada awal tadi. Harus dia diratakan terlebih dahulu. Tapi dia masih lagi terselamat dan itulah dia. Microboy akan pergi pakai harapan. Laksi bersedia. Dia akan pick atas dan juga bawah. Bom akan ditarik terlebih dahulu. Lepas pakai harapan cuba untuk dapatkan pemain pasukan EVOS. Tetapi Microboy juga akan memberikan desakan terhadap si Laksi. Dia akan bergerak ke pakai harapan sedikit. Dan itulah dia tembakan dia baik daripada si Lizak rata untuk Bigatron Red Alien. Wow, itu dia Microboy. Laju betul responnya tapi malam sekali tembakan itu tidak begitu tepat. Tetapi mungkin dia akan dibantu oleh pasukan Orange yang sekarang ni cuba meratakan juga pasukan Eagle Esports. Dan nampak seperti Eagle Esports di dalam kesukaran yang amat sangat. Dan dia tinggal sekarang ni top 2 sekarang antara pasukan EVOS Reborn dan juga pasukan Orange Esports atau Orange Play. Ya, 3 lawan 2 sebenarnya situasi di Sasa terakhir. Tidak, 2 lawan 2 sebenarnya untuk kedua-dua pasukan ini. Satu situasi 50-50. Tetapi untuk EVOS Reborn, malas sekali untuk mereka. Circle tidak akan dimiliki oleh mereka. So mereka terpaksa untuk pergi berhadapan di mana Lizard akan depends dengan dia punya kekuatan aiming. Memang satu pemain yang sangat baik untuk close encounter. Dan mungkin akan dibantu oleh Microboy daripada bahagian atas bukit. Untuk mendapatkan salah satu pemain daripada pasukan Orange. Terusnya opening yang mereka harapkan untuk mendapatkan winner chicken dinner. Sebab tadi mereka berputih mata. Mereka hanya mampu untuk berpositif di tempat yang ketiga. Tapi sekarang ini confirm mereka inginkan chicken dinner untuk memastikan bahawa tim Indonesia masih lagi unggul dengan kemenangan chicken dinner untuk 2 kali berturut-turut. Tapi 2 lawan 2 masih lagi 50-50 sekarang ini. Liza cuba untuk datang daripada bahagian kanan tapi dia akan terjatuh di tangan Astro. So 2 lawan 1 antara Microboy dan juga 2 orang pemain daripada pasukan Orange Play. Satu benda yang sama-sama dan akan berlaku. 2 lawan 1 Orange Play. Weda-weda. Chicken dinner akan diperoleh oleh pasukan mereka dengan cukup manis. Tetapi EVOS Reborn mereka akan berputih mata. Tetapi begitu masin ya, Jay katakan di dalam poster dia. EVOS Reborn antara salah satu pasukan yang begitu konsisten. Konsisten je. Dua game, 2 kali mereka top 3. Baru 2. Lihat bro.